guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. What's up guys? What's up? So hari ni korang bersama aku lagi. Korang boleh panggil aku Afiq, ataupun korang boleh panggil aku Abang Loko. Alright, welcome back to Loko channel guys. Alright, hari ni video aku nak share dekat korang tentang isu yang paling hangat sekarang ni, isu yang tengah viral sekarang ni. So isu apa tu? Apa benda yang aku nak share tu? Alright, sebelum aku nak share, korang yang tengah tengok video aku ni, aku cakap pun dah gagak ni. Perkara pertama yang korang kena buat adalah korang kena klik button subscribe guys kat bawah. Guys, tolong klik button subscribe kat bawah. Sebab button subscribe tu kalau korang klik free je guys, tak kena bayar. Dan jangan lupa like dan share juga video-video aku ni guys. Alright guys, so hari ni aku nak share tentang isu yang tengah viral sekarang ni, iaitu kes rompakan dekat Johor. So rompakan dekat Johor, ya, rompak tu berumur 19 tahun. So memang gila-gila hati kering. Aku pun tak tahu apa yang dia fikir. So aku nak share dengan korang. Kita tengok video ni sama-sama lah. Sebab aku pun tak tengok video ni habis lagi. Kita tengok sama-sama video ni dan kita ikutlah pendapat masing-masing tentang video ni. Alright guys, jom kita tengok video ni sama-sama. So ni first video dekat dalam bank. Gila. Oh, so ini time ni tebusan semua dah selamat dikeluarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua selamat. Tebusan selamat. Yang dalam ni semua tebusan ni. Polis pun dah ada hari ni. Orang kampung boleh masuk. Nampak tak pintu tu, penyangak tu yang tarik tadi. Patutlah kelang kabut. Orang semua bertempiur. Okay guys, alright. Okay, so apa yang aku faham dari segi artikel ataupun posting orang dekat sini tentang isu rompakan ni. Okay, budak ni berumur 19 tahun. Bagi aku dia hati kering gila lah. Sebab aku tak pernah tengok lagi kes rompakan yang berseorangan. So, biasanya kalau orang nak rompak ni, dia akan rompak bank besar. Tapi aku tengok dia rompak bank kecil je. Aku ingatkan kedai mesin mula. So memang betul-betul hati kering lah. Dia seorang-seorang. So dia masuk dan dia dapatkan tebusan. Dan dia acukan, dia letakkan sabit dekat leher tebusan. Dan dia meminta 20,000 dekat bank. So dia ugut lah. Kalau dia tak dapat 20,000 tu, mungkin dia akan bunuh ke apa, tak sure. Biasa lah kalau nak rompak bank. Kalau yang kita tahu memang dia akan dapatkan tebusan lah. Kalau lagi tak dapat duit tu, tebusan akan jadi mangsa, betul tak? So ini aku tengok kes ni, pihak pengawal keselamatan dia buat tindakan yang pantas lah. Sebab dia, kat sini aku tengok, aku baca artikel dia apa semua, dia ditembak lah. Dia pengawal keselamatan sempat selamatkan tebusan daripada terjadi apa-apa. Dia sempat tembak suspek dan suspek meninggal dekat situ juga. Alright guys, kita tengok pula. So aku nak share dekat korang apa artikel yang aku baca tentang kes ni lah. Okay, ada pelanggan tanya kat dalam bank tu, dalam situasi yang tengah kelang kabut, semua orang akan takut apa semua kan. Sebab benda tu kalau terjadi kat aku sendiri pun aku akan gelabah. Yalah, sebab kita tak tahu nak buat. Pelanggan dekat dalam tu memang dia pun power lah. Dia boleh ambil kesempatan untuk menenangkan keadaan. Okay, dia tanya kenapa dia buat macam ni. So perompak ataupun suspek tu sendiri cakap, dia kata aku tak nak buat benda ni, tapi aku terpaksa. Adik aku ada pada dia dan ada kurungan bos kat situ. So kalau tak dapat duit, adik aku mati, kata suspek tu. So yang ni first artikel lah aku baca. Sebab aku tak nak ambil banyak-banyak, aku ambil yang singkat-singkat je. So yang kedua aku tengok ada komen. So kejadian ni berlaku dekat kampung saya. Suspek tu bersekolah di sekolah pendidikan khas. Kira dia ni istimewa sikit. Dia disuruh abang dia untuk merompak. Abang dia ni penagih dadah. Last adiknya yang melayang nyawa. Alfa
Al-Fatihah untuk arwah. So pendapat aku, pandangan aku tak tahu aku nak percaya ke tak percaya dengan artikel ataupun komen orang ni, sebab kita pun tak tahu, kita tak boleh nak menyembelahi ataupun nak menyokong benda yang salah ataupun benda tak salah kan, sebab kita tak tahu situasi tu yang sebenar. Alright, bagi aku mungkin dia ada sebab dia tersendiri, sebab tu dia berani buat benda tu seorang-seorang. Mungkin dia tak nak kalau isu ni ataupun komen orang ni betul tentang situasi suspek tu, mungkin suspek tu sendiri dia tak nak buat rompakan, tapi dia terpaksa sebab adik dia kena pegang. Tapi bagi aku pun salah satu benda yang merisikokan sebenarnya. Patutnya mungkin dia boleh buat laporan polis ke apa sebelum tu kan, daripada dia bertindak yang melulu dan dia dah melibatkan nyawa dia sendiri melayang. So bagi aku untuk aku menasihatkan anak-anak muda di luar sana, kadang-kadang kita dalam kesusahan ni kita akan membuat sesuatu yang di luar fikiran kita, di luar kotak kita. Kadang-kadang kita sanggup buat benda-benda yang merisikokan diri. Bagi aku benda tu tak bagus lah. Okay, macam dia ni situasi lain, kita tak tahu sama ada situasi yang artikel tu bagi tu adalah betul ke, ataupun tak betul kan. So kalau betul lah kes ni dia ada dalang dia dipaksa untuk buat macam tu, so aku harap polis akan ambil tindakan untuk mencari dalang tersebut dan menangkap lah dan jatuhkan hukuman yang setimpal, sebab kerana dalang tu hilang satu nyawa. So benda tu memang benda yang tak bagus lah kan. So untuk nasihat aku untuk korang yang kat luar sana yang muda-muda, adik-adik apa semua, kita susah macam mana pun kita kena cari keberkatan dalam hidup. So maknanya kita kena cari jalan yang betul untuk kita meneruskan hidup kita. At least keberkatan tu ada dalam doa ibu kita, ada dalam doa ayah kita. Kita jangan hampakan ibu bapa kita lah. Kita usia masih muda, badan pun kuat lagi. Kita susah macam mana pun sebenarnya ada orang lagi susah pada kita sebenarnya. Aku faham dalam situasi COVID-19 ni ramai orang hilang kerja. Betul lah, ramai orang hilang kerja, ramai orang hilang pendapatan. Aku sendiri pun rasakan benda yang sama. Tapi kita kena cari alternatif yang boleh membantu kita mendapatkan hasil pendapatan lah. So kita jangan cari benda-benda yang mengarut, yang boleh merisikokan diri kita, merisikokan orang lain. Kalau kita sendiri sakit tak apa, jangan melibatkan orang lain. Ni dah macam dah melibatkan tebusan lah, tak sabit apa semua kan. Kan benda tu tak bagus. Kalau tebusan tu mati ke apa ke, dah kita kena tanggungjawab apa semua kan. Dah orang dendam ke apa, kita tak sure kan. So benda tu tak bagus lah. So kita susah macam mana pun kita cari jalan yang kita carilah jalan yang macam mana pun untuk kita dapatkan satu sumber income yang lebih berkat. Ataupun first bagi aku, kita susah macam mana pun Tuhan kita jangan lupa minta doa pada mak bapak kita yang ada, yang masih ada mak bapak. Macam mana pun jangan buat benda-benda yang merepek lah. Banyaklah sebenarnya kerja online kita boleh buat. Ramai yang orang tak nak, masih memilih. Banyaklah orang offer job-job online apa semua, dropship apa semua. Masih yang ada orang yang memilih pekerjaan, tak nak kerja online lah apalah, tapi sendiri yang seksa, sendiri yang tak ada sumber pendapatan. Sebenarnya dalam musim PKP ni apa semua, apa yang kita boleh buat? Tak boleh buat apa. Kita nak kerja dekat luar semua tak boleh. Semua kedai-kedai fizikal dekat luar semua kena tutup. Lagi-lagi sekarang ni okey lah, ada yang dah boleh buka apa semua kan, sebab sekarang dah PKPP. So ada yang dah boleh buka apa semua. Tapi company-company semua takut nak hire staff-staff baru. Sebab apa? Company-company sendiri pun dia dah banyak short. Dalam musim PKP sepanjang daripada awal lah sampai sekarang, diorang dah banyak short dah. So diorang pun takut nak ambil staff-staff baru, sebab dia akan efek kewangan dia. Dia mungkin akan stablekan balik kewangan syarikat tu dan dia akan cari kerja-kerja baru. So aku faham ramai orang dah hilang pendapatan apa semua. So tapi kita boleh cari alternatif dari segi dropship ke, bisnes online ke apa semua. Sebab dekat situ pun kita boleh dapatkan hasil pendapatan yang lagi lebih sebenarnya kalau kita bijak untuk kita buat. So aku rasa itu je video aku untuk hari ni, sharing untuk aku bagi kat korang hari ni. So aku harap korang enjoy. Terima kasih sebab menonton video aku yang tak seberapa ni. Kita jumpa lagi dekat next video guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Lagi satu, jangan lupa subscribe guys. Okay guys, bye.